Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Kami daripada kumpulan minggu ke-6 tutorial C akan membentangkan tajuk mengenai perkahwinan sejenis yang memberi kesan kepada agama dan masyarakat. Berikut adalah ahli pembentangan kumpulan minggu ke-6 dari slot tutorial C. Yang pertama, saya sendiri, Nur Anisha Zana binti Zulkifli. Yang kedua, Nur Izzatun Nadia binti Samsu. Yang ketiga, Tinisma binti Talha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anisha Zana akan membentangkan bahagian pengenalan. Di sini saya akan membincangkan secara umum mengenai perkahwinan sejenis. Definisi perkahwinan sejenis adalah sebuah perkahwinan di antara sama jatina dan melibatkan hubungan intim sesama jatina seperti seorang wanita dengan seorang wanita lain. Islam tidak mengiktirafkan ia sebagai sebuah perkahwinan jika ia melibatkan dua orang yang sama jatina seperti lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan perempuan. Perkahwinan yang disahkan Islam hanya boleh berlaku di antara seorang lelaki dengan seorang wanita sahaja dan tertakluk kepada kesempurnaan rukun dan syarat yang diperuntukkan dalam sesuatu perkahwinan tersebut. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai pandangan fiqh dan hukum terhadap perkahwinan sejenis. Para sarjana Islam telah menyatakan perkahwinan sejenis ialah hubungan luar tabi'i yang berlaku di antara seorang wanita dengan wanita lain yang dinamakan sihah atau musaharah, iaitu lesbian, manakala hubungan lelaki sama lelaki dinamakan liwat ataupun homoseks. Hukumnya adalah haram kerana ia adalah perbuatan keji dan termasuk dosa besar yang merosakkan etika, fitrah, agama dan jiwa manusia. Berdasarkan kisah Nabi Lut yang telah menegur kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya, kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Assalamualaikum, nama saya Nur Izzatun Nadia binti Syamsul. Ini merupakan faktor perkahwinan sejenis. Faktor yang pertama ialah keluarga. Ada orang mungkin mempunyai konflik dalam keluarga ataupun mempunyai trauma masa lampau. Contohnya semasa kecil, sepatutnya kanak-kanak perempuan itu dilindungi oleh lelaki tetapi dicabut oleh bapa saudara, ayah atau abang sehinggakan dia tidak percaya dengan lelaki, trauma dengan lelaki. Akhirnya dia mendapat hubungan emosi dengan seseorang perempuan. Seterusnya, sebab putus cinta. Seorang lelaki ataupun perempuan dikhianati, lepas tu dia kata semua lelaki atau perempuan kat dunia ni sama, sehingga kan akhirnya dia jumpa orang yang faham dia, iaitu sama jatina dengan dia. Pengaruh media sosial yang kuat juga menyebabkan berlakunya perkahwinan sejenis. Contohnya melihat pornografi. Lepas tu mereka melihat negara barat yang mengiktirafkan perkahwinan sejenis ini sehingga kan sanggup ke negara itu untuk berkahwin di sana. Faktor seterusnya ialah lemah pegangan agama. Sekiranya seseorang meletakkan agamanya nombor satu, akan pasti tidak melakukan perkahwinan sejenis ini kerana yang saya pasti, agama mana sekalipun tidak membenarkan perkahwinan sejenis kerana melanggar hukum alam. Agama merupakan panduan hidup bagi setiap individu yang menganutnya, tidak kira sama ada Islam, Buddha, Kristian, Hindu dan agama-agama yang lain. Juga turut menolak perkahwinan sejenis. Kesan perkahwinan sejenis terhadap agama ialah merosakkan akidah dan akhlak seseorang. Apabila mereka melakukan perkahwinan sejenis, itu bermakna mereka mempercayai perkahwinan tersebut dan menyetujuinya. Mereka juga tidak dapat membezakan perkara yang baik dan buruk sedangkan jelas bahawa perkahwinan sejenis itu adalah haram. Akidah dan akhlak seseorang rosak kerana mereka tidak yakin dan memiliki keraguan kepada ajaran agama mereka di mana mereka tidak percaya tentang agama mereka sedangkan agama mereka telah menetapkan bahawa perkahwinan sejenis adalah haram. Contohnya agama Islam. Kesan yang kedua ialah pengurusan semasa kematian akan menjadi sukar. Proses pengurusan kematian tidak akan berjalan lancar, kemungkinan akan berlaku perkara yang tidak diingini seperti si mati memiliki banyak cubaan dan halangan semasa hendak disemadikan atau dikuburkan. Sekiranya si mati itu merupakan orang Islam, ini akan menyulitkan lagi pengurusan kematiannya. Si mati sudah melakukan dosa besar dan haram iaitu perkahwinan sejenis serta tidak sempat untuk bertaubat akan menyulitkan lagi proses pengurusan kematiannya. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai kesan perkahwinan sejenis terhadap agama, iaitu matlamat Islam untuk meramaikan umat yang baik keturunan tidak akan tercapai. Tujuan setiap perkahwinan adalah untuk meramaikan umat manusia di muka bumi ini. Setiap pasangan Islam haruslah melahirkan zurat yang soleh dan solehah. Bagi mensaksikan tujuan ini, ia mesti dilakukan melalui ikatan perkahwinan yang sah dan berlaku persetubuhan antara suami dan
akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kisah Nabi Lut, perkahwinan sejenis antara wanita dengan wanita dan lelaki dengan lelaki adalah haram dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan golongan ini tidak akan tenteram kerana mereka hidup dalam kemurkaan, iaitu hidup dalam cara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan perkahwinan sejenis juga akan menyebabkan institusi sesuatu agama itu sendiri akan buruk di mata dunia. Contoh, masyarakat Thailand yang mana mereka juga ada beragama Buddha, Hindu atau Kristian, dan kebanyakan mereka ini mengamalkan perkahwinan sejenis. Ini akan menyebabkan masyarakat luar sana akan berfikir bahawa agama mereka yang telah membawa ajaran songsang dan sepatutnya tidak diikuti cara hidup yang normal. Sedangkan mereka melakukan perkahwinan sejenis bukan kerana agama mereka, tetapi disebabkan oleh keinginan dan hasrat mereka sendiri. Maka masyarakat di luar sana beranggapan bahawa agama mereka lah yang membawa kepada ajaran ini, sedangkan ianya tidak benar. Seterusnya, ajaran asal agama juga akan menjadi celaru kerana kebanyakan masyarakat akan menilai suatu benda melalui apa yang mereka nampak dan lihat dalam kehidupan harian mereka, dan mereka akan beranggapan bahawa sekiranya individu yang melakukan perkahwinan sejenis itu beragama Kristian, kemudian mereka akan beranggapan bahawa Kristian membenarkan hubungan seperti gay, lesbian ataupun perkahwinan sejenis. Institusi keagamaan juga akan menjadi lemah. Institusi keagamaan akan jadi lemah hari demi hari kerana rasa takut dan rasa segan masyarakat semakin lama akan semakin berkurang. Mereka akan mula berfikir bahawa sekiranya agama pun tidak memiliki masalah dengan isu-isu sebegini, maka mereka akan mengambil remeh-temeh tentang perkara ini. Seterusnya, saya Ali Syazana akan membentangkan mengenai perkahwinan sejenis memberi kesan terhadap masyarakat. Yang pertama, ancaman terhadap keharmonian dan keamanan beragama. Kesan perkahwinan sejenis dalam kalangan masyarakat dari segi agama adalah ancaman terhadap keamanan dan keharmonian beragama. Manusia berhadapan dengan krisis yang amat besar dan juga kritikal di dalam kehidupan mereka apabila golongan yang melakukan perkahwinan sejenis dalam kalangan mereka semakin berluasa. Selain pada itu, golongan ini akan semakin meningkat dalam kalangan masyarakat dapat memasukkan agama mereka tersendiri kerana tiada agama yang menyokong golongan manusia untuk melakukan perbuatan tersebut. Keamanan dan keharmonian agama juga tercemar apabila pasangan perkahwinan sejenis ini melanggar segala yang diperintahkan oleh saranan agama. Sebagai contohnya, manusia tidak boleh melakukan hubungan intim sama jenis yang tidak mempunyai sah ikatan. Yang kedua adalah budaya gaya hidup yang negatif. Rakyat terdedah dengan budaya gaya hidup yang negatif. Sudah jelas di mata dunia bahawa pasangan perkahwinan sejenis ini banyak melakukan perkara-perkara yang bertentangan dan juga negatif. Hal ini menyebabkan masyarakat yang hidup berdekatan dengan golongan suka sama jenis sehingga berisiko tinggi terpengaruh dengan gaya hidup yang dijalankan oleh golongan suka sama jenis ini sehingga menjalankan perkahwinan sejenis. Yang ketiga, meningkatkan peratusan perceraian. Di Malaysia, terdapat pasangan yang telah lama berkahwin namun tidak dilayan seperti pasangan sah berikutan suaminya yang lebih cenderung kepada kawan lelaki. Akibatnya, isteri yang memena perasaan akibat perlakuan suaminya sehingga yang dahulu sehingga diketahui sebanyak 92,768 kes perceraian direkodkan antara 2012 hingga 2014 dan jumlah ini dijangkakan meningkat dari kian tahun. Kesan perkahwinan sejenis kepada masyarakat yang seterusnya ialah menyumbang masalah dari aspek kesihatan. Kementerian Kesihatan Malaysia telah menunjukkan bahawa kes HIV yang direkodkan berpunca daripada aktiviti homoseksual dan juga biseksual. Kadar kes ini meningkat dalam kalangan golongan masyarakat setiap tahun kerana gaya hidup songsang dan juga tabiat seksual di luar tabi'i. Kesannya lagi ialah akan cenderung untuk tukar jantina, khususnya lelaki yang gay ataupun perempuan yang lesbian. Masyarakat takkan nampak dia seorang lelaki sekiranya dia menukar dirinya menjadi perempuan seperti pasang implan payudara sehingga sanggup menukar kemaluannya menjadi perempuan. Hal ini menunjukkan lelaki yang tulen melihat akan tertarik kepadanya sehingga ke jenjang kelamin walhal dia tak tahu pasangannya itu sebenarnya lelaki. Bukan sahaja merosakkan masyarakat tetapi dirinya sendiri juga. Akhir sekali, meruntuhkan institusi masyarakat. Kita sendiri sedia maklum dekat mana-mana negara sekali yang menghalalkan perkahwinan sejenis ini, tak ada lagi pun lelaki yang kahwin dengan lelaki, perempuan yang kahwin dengan perempuan dapat anak. Paling kurang pun yang kahwin macam ni mereka akan ambil anak angkat. Tapi kalau kita lihat dalam Islam sekalipun, anak angkat yang diambil ni tak akan terima harta pewarisan. Jadi sistem munakahat akan hancur.
Kesimpulannya, perkahwinan sejenis antara lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan perempuan telah berlaku di mana-mana sahaja pada masa ini. Isu ini tidak lagi memberi kejutan kepada masyarakat kerana sering berlaku berkali-kali. Islam mengharamkan perbuatan ini kerana akan mengundang bermacam-macam kesan buruk kepada individu, masyarakat dan agama mereka sendiri. Isu ini juga sedikit membingungkan masyarakat sekeliling. Tidak semua manusia membenarkan perkahwinan sejenis ini dilakukan kerana sangat jelas ia telah menyalahi tabiat semula jadi setiap manusia. Bagi melahirkan zuriat yang baik, manusia harus berkahwin dengan jantina yang berbeza. Isu ini haruslah segera dibantras sejak awal lagi. Pertubuhan belia juga memainkan peranan penting dalam menangani isu perkahwinan sejenis ini supaya dapat mewujudkan sebuah negara yang maju serta masyarakat yang baik dan jauh daripada hubungan songsang, terutama sekali mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.